Baik, maaf lah ya. Gangguan sementara, jangan betulkan TV anda. Jadi definisi iman, kita ulang sekali lagi. Yang pertama, membenarkan dengan hati. Yang kedua, mengikrarkan dengan lidah. Yang ketiga, melaksanakan dengan anggota zahir. Ya. Yang pertama, membenarkan dengan hati segala perkara yang bersangkutan dengan rukun iman yang 6 tu, dia percaya, dia terima. Ya. Dia tidak pertikaikan. Dia yakin betul-betul. Yakin tu macam mana? Tak ada syak, tak ada zon, tak ada waham. Sikit pun tak ada syak. Syak tu apa? 50% percaya, 50% tak percaya. Yang ini tak ada. Percaya 100%. Ya, itu artinya yakin sungguh-sungguh. Tidak ada syak, tidak ada zon. Zon tu dia percaya kebanyakannya. Dalam rukun iman yang 6 tu banyak dia percaya. Hanya sikit aja tak percaya. Dia tak percaya. Ada ke orang boleh sudah mati bangkit balik esok? Orang tu dah jadi hancur, tulang ni dah hancur, boleh ke dia bangkit esok? Katanya. Dia tak yakin. Sikit benar tu. Terima ke tak Tuhan imannya? Tak terima, ya. Walaupun sikit. Jadi dalam bab iman ni, kalau tolak satu aja dia jadi kosong. Apa saja tolak aja kosong lah, imannya tak sah, ya. Itu dia. Jadi dia kena yakin kepada semua perkara dalam rukun iman yang 6 tu. Kemudian begitu juga waham. Waham tu banyak benar tak percaya, dia percaya sikit aja. Pun tak terima Allah. Yang apa itu? Itu namanya tasdiqum bil qalb. Yang kedua, iqrarum bil lisan. Mesti berikrar dengan lisan. Kalau dia tak ada ikrar dengan lisan, maka dia tidak diterima imannya. Macam iman pak saudara Nabi. Siapa namanya? Sudah lupa ya? Nama pak saudara Nabi siapa? Ya. Ya Allah. Ustaz Kamil. Ya. Siapa nama pak saudara Nabi? Abu Talib namanya. Abu Talib. Abu Talib tu dia menyokong Nabi. Dia percaya dengan Nabi. Dia mempertahankan Nabi. Dia memberi bantuan kepada Nabi. Banyak sokongan dibaginya kepada Nabi. Tapi bila dia nak mati, Nabi suruh mengucap, dia tak nak mengucap. Aku malu dengan kaum aku, katanya. Tak nak dia mengucap sampai dia mati. Maka ulama-ulama mengatakan bahawa dia mati sebagai seorang kafir. Dia kafir. Kerana apa? Tak nak mengucap dua kalimah syahadat. Yang ketiga, melakukan dengan anggota. Ya, apa saja perintah Allah dilakukannya. Ya, apa saja Allah suruh dia buat. Apa saja Allah larang dia tinggalkan. Itu ujian bagi iman. Tahu ujian tak? Kamu percaya Tuhan tak? Percaya. Nakkan syurga tak? Tak. Nak neraka tak? Tak nak. Amoh kita pergi semayang. Oh, minta maaf lah katanya. Ya, minta maaf lah. Kain saya kotor, tak boleh semayang katanya. Sorry lah, I am very busy katanya. Tahu ke apa ni? I am busy now. I am going to the market now katanya. So I have no time to pray katanya. Kita ada mesyuarat ni, tak boleh nak semayang pun katanya macam. Iman apa gelarnya kopi tu? Jadi mana yang Allah suruh dia buat, mana yang Allah larang dia tinggalkan. Jadi manusia yang macam itu, dia ada 3 kategori. Yang pertama, dia percaya sungguh-sungguh. Percaya betul-betul, itu sah. Kalau dia percaya saja, tidak mengucap dan tidak melakukannya, tak sah. Ya? Yang pertama. Yang kedua, dia mengucap 2 kalimah syahadah. Ya, dia percaya. Dia percaya ya. Dia mengucap, tapi dia maksiat buat juga. Dia tahu benda tu wajib, tinggal juga. Dia tahu semayang tu wajib, tinggal juga. Dia tahu menutup aurat tu wajib, terpongeh juga. Tahu ke apa benda terpongeh? Kepalanya terpongeh lagi. Ya? Orang apa itu dipanggil orang apa? Orang yang derhaka, orang asi namanya, ya. Asi. Dia derhaka kepada Allah Ta'ala. Orang fasik, orang yang berdosa kepada Allah Ta'ala.
Tapi imannya sah lagi. Ya. Yang ketiga, jenis ketiga, dia semayang, dia puasa, dia tutup aurat, dia baca Quran, dia buat segalanya. Ya. Dia mengucap 2 kalimah syahadah, tapi dalam hatinya tak percaya. Dalam hatinya ada benda-benda yang dia tak percaya. Orang tu namanya orang apa gelon? Orang munafik. Orang munafik. Faham arti munafik? Pura-pura beriman tapi sebenarnya tak beriman. Ya. Itu namanya orang munafik. Orang munafik ni kita tak kenal. Pasal kalau ada pun rasa munafik itu dalam hati. Dia tak keluar, dia dalam hati. Hati dia yang munafik. Dia tak ngabarkan pada kita pun dia munafik. Ya. Jadi kita tak kenal. Sebab itu kita tak boleh tuduh orang ni munafik, orang ni munafik, orang ni munafik, tak boleh tuduh. Kerana kalau dia bukan munafik, kita tuduh juga dia munafik. Apa jadi? Kemunafikan tu kembali kepada kita. Macam saya tuduh Ustaz Kamil ni munafik, padahal dia bukan munafik. Siapa yang sebenarnya munafik? Saya yang munafik, kerana saya menuduh dia munafik. Sebab itu perempuan, jangan biasa menuduh orang dengan sifat munafik. Walau bagaimanapun sifat munafik ni banyak benar tanda-tandanya Allah khabar dalam Quran. Ya? Itu untuk kita hindarkan supaya kita tak jadi munafik. Ya? Orang munafik ni dia semua boleh ke tengah ke tepi. Ya, wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kata itu mula-mula ayat tadi ya. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila orang munafik itu berada di kalangan orang beriman, dia berkata dia adalah orang-orang yang beriman. Tapi bila dia kembali kepada geng-geng member-member dia, dia berkata kami sama dengan komet. Tadi sama orang beriman tu olok-olok aja. Ada tak orang begitu sekarang ni? Ada tak? Kalau sama orang beriman, bukan main. Kalau dia tahlil bergoyo surau ni, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah katanya. Kalau dia marhaban tu menderin-derin suaranya ya. Wa muhayyan kasyamsi minka mudhi'un kata. Kalau dia berdoa naik lenguh tangan tu ngangkatnya. Itu bersama macam orang-orang beriman betul. Tapi bila dia kembali kepada member-member dia sudah rupa damai juga. Di surau bukan main hebat. Ibadahnya, semayangnya hebat. Lepas tu dibentas, dia mula pula ngambil mikrofon. That's the way I like it. Katanya. Ya. Tahu ke? Yahoo janggali kahit. Ya. Jadi makna di surau dia macam orang beriman, bila dia atas pentas dia macam orang kafir. Itu tanda orang munafik. Maknanya dia boleh ke tengah ke tepi, ke sana boleh, ke sini boleh ya. Orang Melayu ni kalau orang yang boleh ke tengah ke tepi, disanjung orang. Dia tu apa aja tak tudung tu, tapi kalau macam Quran yang amat sedap katanya. Ya tak? Betul tak? Disanjung kalau dia tu boleh ke tengah ke tepi, buat maksiat pun boleh, buat kebajikan pun boleh. Baca Quran pun pandai, nyanyi pun pandai. Seronok kalau orang Melayu tengok itu ya. Ustaz tu rupanya rambutnya berekor tu, tapi kalau dia semayang baca panjang-panjang nak bacanya katanya, kagum orang tengok dia. Dalam Islam tak boleh begitu. Dalam Islam dia tak boleh dicampur adukkan antara ibadah dengan maksiat. Kita hari ni kita ikut je. Seronok kita orang buat maksiat. Ya. Itu orang munafik. Allah marah benar orang munafik ni tahu. Di antara kafir yang Allah marah, munafik lah. Paling Allah marah orang kafir yang munafik. Kafir ni banyak. Yang pertama musyrikin namanya, orang yang mensyirikkan Allah. Macam orang Hindu, macam orang apa, orang Buddha, itu musyrikin lah tu, nyembah patung ya. Itu kafir tu. Yang kedua murtad. Tadi musyrik, ini murtad. Murtad tu bang?
Orang yang dulu beriman tapi ditolak imannya, itu murtad. Ya, dia mempertikaikan hukum Allah, itu murtad tu. Keluar daripada Islam. Dulu di Islam, lepas tu dia jadi Hindu kerana nak kahwin dengan orang Hindu, itu murtad tu. Dulu di Islam itu jadi Kristian, kenapa? Dia nak kahwin dengan orang Kristian, itu murtad tu. Udah ada tak orang itu negeri? Ada ke tak ada? Dah pandai dia menjawab, nampak? Itu murtad yang kedua. Yang ketiga mulhid namanya, mulhid. M-U-L-H-I-D, mulhid. Mulhid itu artinya orang yang tak percayakan Tuhan. Mana ada Tuhan katanya, mana ada agama katanya. Tak ada. Macam orang komunis, macam etis. Tahu etis? Orang tak percayakan agama. Macam orang sosialis. Itu namanya mulhid. Yang keempat munafik tadi ni, pura-pura beriman tetapi sebenarnya tidak beriman. Di antara 4 orang munafik ni, 4 orang kafir ni tadi, yang paling Allah marah ialah orang munafik. Sebab itu puan-puan, orang munafik ni ditempatkan di neraka yang paling bawah sekali. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, kata Allah dalam Quran ya. Sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan di tingkatan yang terkebawah di dalam neraka. Pasal apa bawah sekali? Kuis perdana petang. Pasal apa bawah sekali? Pasal neraka tu lagi ke bawah, lagi panas. Yang terkebawah adalah yang terpanas. Yang terkebawah adalah yang terpanas. Itu dia orang munafik. Macam kita masak nasi lah. Tak mana kedai masak nasi ni? Mana? Mana dulu jadi kerak? Bawah ke atas? Bawah. Yang pasal apa bawah je dulu jadi kerak? Kerana bawah paling panas. Ya? Yang atas tu kadang-kadang mantah, tak cukup api. Tapi itu masak nasi. Janganlah pula kita bercita-cita aku bawah takut, atas tak ngapel lah. Jangan. Neraka ni atas ke bawah ke serupa je. Panas belakang ya. Tak lalu kita nak nohornya. Kerana api neraka tu dibanding dengan api dunia ni macam mana? 70 kali lebih panas daripada api dunia. Itu api neraka ya. Baik. Jadi sekarang kita dah tahu istilah iman. Ya, takrif iman, definisi iman. Apa dia? Tasdiqum bil qalbi lagi, wa iqrarum bil lisan lagi, wa amalum bil arkan. Cakap Melayunya, membenarkan dengan hati lagi, melafazkan dengan lidah lagi, melakukan dengan anggota. Ingat ni 3 ni. Yang pertama apa? Mudah lupa, penat ngaburnya, ya Allah. Yang mula-mula apa? Membenarkan dengan hati. Lagi sekali, apa dia? Membenarkan dengan hati. Yang kedua, melafazkan dengan lidah. Yang ketiga, melakukan dengan anggota. Pandai rupanya. Dia memang malu nak bercakap rupanya. Apa malu kan? Jangan risau. Tak ada saya ngenyit dengan apa. Saya dah tua. Sudah umur 72 tahun dah ya. Sudah tua. Tak ada nak gatal-gatal lagi dah. Ya. Jadi itu iman, definisi iman ya. Kemudian bahagian yang kedua ceramah kita ni, tingkatan-tingkatan iman. Ya, iman tu tak serupa antara seseorang dengan seorang yang lain. Iman saya tak serupa dengan iman Ustaz Kamil. Iman Ustaz Kamil tak serupa dengan iman puan-puan. Dia masing-masing ikut kategori masing-masing. Ya. Kalau kita baca kitab-kitab, kita akan jumpa bahawa iman itu ada 5 tingkatannya. Ada 5 tingkatan iman. Ini nak kena ingat ni. Yang pertama namanya iman taklid. Yang kedua namanya iman ilmu. Yang ketiga namanya iman ayan. Yang keempat namanya iman haq. Yang kelima namanya iman haqiqah. Sekali lagi.
Yang pertama namanya iman taklid, T-A-Q-L-I-D. Taklid. Taklid, ta qaf lam ya dal. Taklid, Yang kedua namanya iman ilmu, I-L-M-U, ilmu, ain lam mim. Iman ilmu. Yang ketiga namanya iman ayan, ain ya alif nun. Ayan, ain ya alif nun. Yang keempat namanya iman haq, haqaf ataupun H-A-Q, haq. Yang kelima namanya iman haqiqah, H-A-Q-I-Q-A-H, haqiqah. Atau kalau jawabnya haqaf ya qaf ta bulat tu, ta marbutah ya. Itu 5 iman. Jadi kita huraikan satu persatu. Yang pertama namanya iman apa tadi? Taklid. Sebut semua. Taklid. Taklid ni artinya iman ngeko-ngeko. Iman pak turut. Iman apa? Ikut-ikutan. Dia tak ada belajar benar-benar. Orang ngaji sifat 20, dia tak nak ngaji. Orang belajar bab akidah, dia tak nak belajar. Itu iman taklid namanya. Dia berpegang kepada orang. Bila ditanya, kamu percaya Allah tak? Percaya. Allah tu ada ke tak ada? Ada. Kamu percaya neraka tak? Percaya. Nak masuk neraka tak? Tak nak. Semua orang begitu kan? Kamu percaya syurga tak? Nak syurga tak? Nak. Katanya. Kalau betul kamu percaya, apa dalil Allah tu ada? Apa bukti Allah tu ada? Kamu nampak ke? Apa jawab dah? Adalah. Itu jawabnya. Adalah. Aku tak nak jawab adalah. Aku nak bukti. Aku nak dalil yang boleh menyebabkan aku percaya Allah tu ada. Kalau perempuan berkopi itu, artinya iman tu taklid tu. Apa dalil Allah tu ada? Apa kata ada, adalah. Apa jadi dalil? Tu kata ada, adalah. Ustaz kata ada, adalah. Ustaz Kamil kata ada, adalah. Iaitu taklidnya. Yang ini, iman yang macam ini, kalau betul, kalau dia percaya Allah dengan sifat-sifatnya, hanya dia kerana tak ada dalil saja, imannya sah. Tetapi bahaya benar. Kerana mudah sangat berlaku syirik. Bila berlaku syirik, apa jadinya? Kafir lah jadinya. Kadang-kadang dia percaya benar dengan Tok Bomo. Padahal yang menyembuhkan penyakit itu Tok Bomo kan? Siapa yang menyembuhkan penyakit? Allah. Macam hari ini kehilangan kapal terbang MH370 dipanggil dia Bomo pakai teropong, buluh teropong. Percaya benar pula dia tu. Itu boleh jadi syirik tu, kalau percaya 100% bahawa Bomo tu lah tahu di mana tempatnya. Padahal yang tahu siapa? Hanya Allah saja. Mudah sangat dia jadi syirik tu. Kadang-kadang syirik dengan Panadol pun tau. Mujur ada Panadol, kalau tidak mampu aku macam. Udah Panadol tu macam Tuhan jadinya, boleh menyembuhkan penyakit. Padahal yang menyembuhkan penyakit Panadol ke Tuhan. Tu perempuan, Tuhan ke Panadol? Tuhan, bukan Panadol menyembuhkan penyakit. Kadang-kadang dia berlaku syirik mudah benar tau. Mudah benar berlaku syirik. Dia mengatakan sifat makhluk tu macam Tuhan je punya sifat. Kadang-kadang anaknya demam. Panggil Tok Pawang. Tok Pawang berahin dari kampung. Kenal ke? Ya Allah tak kenal dah. Panggil Tok Pawang berahin dari kampung. Lepas itu Tok Pawang tu minta lah bawa air tu sebesin, kata Tok Pawang tu. Dia pun bawa air sebesin. Tok Pawang tu tengok dalam air tu. Tengok. Ada berotih tu, buang berotih dalam air tu. Dia tak pernah tengok ke Tok Pawang buat orang. Ada berotih tu, tengok tu. Oi, anak kamu ni tertegur katanya. Di belakang rumah kamu tu ada pokok, di bawah pokok tu dia anak kamu tu ditegur, diantu katanya.
Pokok apa? Pokok nangkil belakang rumah tu. Ya. Pokok nangkil tu keras katanya. Ada ke pokok nangkil lembik? Ya. Jadi kamu ni kena dijamu hantu tu katanya. Ya. Dijamu hantu, buat pasang sangkak. Tahu apa sangkak? Orang sini tak tahu apa benda sangkak. Apa? Sangkak apa? Buluh tu dia belah-belah dia buka tu dia jalin tu. Cacak kata tanah itu namanya sangkak. Kena letak sangkak belakang rumah tu. Ambil buluh tu belah-belah buka jalin-jalin, bubuh daun-daun pisang atasnya. Lepas tu di atas tu buah apa? Bubuh ke koci, buah melaka, lagi apa? Karipap, lagi? Apa lagi? Ni apa? Pulut panggang, bubuh tu. Apa gunanya? Nak nyamu hantu. Kita tak ada orang buat kopi tu dah, tapi dulu ada tau, zaman saya budak-budak tu ada. Itu apa perbuatan itu namanya apa? Syirik lah tu, ya. Perbuatan itu sama dengan perbuatan orang Cina. Ada pernah tengok dah di tepi-tepi jalan ada apple, ada anggur, ada tak tengok? Itu siapa punya tu? Orang Cina lah, orang Cina tu dia nyembah apa? Dia nyamu Tuhannya. Orang Melayu yang buat kopi tu serupa lah dengan orang Cina. Syirik hukumnya. Syirik tu apa? Kafir lah tu, tahu. Kalau mati sama dengan Firaun, sama dengan Namrud, sama dengan Abu Jahal, sama dengan Abu Lahab. Siapa hendak angkat tangan? Kita takat gambar ni. Siapa hendak? Tak nak? Nak ke tak nak? Tapi kalau orang tu imannya iman taklid, mudah benar jadi syirik. Mudah benar dia dengar cakap Tok Pawang tu. Tok Pawang kata buat kopi tu, dia pun buat dah. Tok Pawang kata jamu hantu, dia pun jamu hantu lah. Kadang-kadang ada orang ubat tu, Tok Pawang tu berantu pun ada. Dia berantu tahu. Ada tak pernah dengar Tok Pawang berantu? Dia nurun tu, orang pun percaya benar dengan dia. Ya, itu boleh jadi syirik kalau dia tak belajar. Jadi puan-puan kita mudah-mudahan janganlah memiliki iman yang seperti ini, ya. Mudah-mudahan kita tak ada iman, kita bukan opini lah, ya. Kita kena belajar. Sebab itu puan-puan, kalau ada orang ngajar bab tauhid, ya, bab sifat 20, jangan tuang tau. Kerana esok di akhirat besok nombor 1 ditanya bab apa? Nombor 1 ditanya esok bab apa? Bab akidah, bab iman tu ditanya dulu. Soalan pertama ditanya malaikat esok apa? Apa soalan yang pertama? Sudah makan ke belum? Itu kan tanya. Apa tanyanya? Siapa Tuhan kamu? Marrabbuka ditanya. Kalau kita tak kenal Allah, macam mana nak jawab? Lepas tu, man nabiyuka? Siapa nabi kita? Siapa nabi kamu? Ya, kalau tak tahu macam mana nak jawab? Sebab kena belajar riwayat hidup Nabi Muhammad, kena belajar nak mengenal Allah, sifat-sifat Allah nak kena kenal. Ya. Wa ma qiblatuka? Di mana kiblat kamu? Kalau orang tak sembahyang tahu ke mana kiblat? Kiblat kita apa? Sudah tak tahu. Mana nak jawab esok? Kiblat kita apa? Kaabah, al-Ka'batu qiblati, ya. Kaabah itu adalah kiblat aku. Itu yang pertama sekali ditanya esok tentang akidah tu. Nombor 1, ya. Kalau yang ini tak boleh jawab, yang lain semua tak terima dia Tuhan. Mayang tak terima, sedekah tak terima, jenuh mubur duit dalam tong. Ada tong jalan tu kan? Mubur duit dalam tong tu. Tak terima Tuhan, tak ada pahala. Kalau akidah dia tak betul tahu. Sebab itu jangan tuang kalau ada tok guru ngajar bab akidah, ya. Itu yang pertama, iman taklid namanya. Dia kalau ada lagi yang iman taklid, kena tingkatkan kepada tingkatan yang kedua. Tingkatan yang kedua iman apa? Ya Allah, baru ngabur tadi. Yang pertama taklid, yang kedua iman apa? Ilmu. Ya. Iman ilmu. Iman ilmu ni dia dah tahu, dia dah belajar. Ya, udah faham, ya. Kamu percayakan Allah tak? Percaya. Apa dalil Allah tu ada? Allah tu memang ada lah, kata barang ni semua dalam dunia ni mesti ada penciptanya. Ini dalil akal je tahu. Dalam dunia ni semua ada penciptanya. Ya ke tak?
Baju perempuan tu ada tak orang jahitnya? Ada ke tak? Tudung tu ada tak orang buatnya? Ada. Semua ada penciptanya, ada perekanya, ada pembuatnya. Ya? Langsir ni ada tak tukang jahitnya? Kipas angin ni ada tak tukang buatnya? Ada. Kalau dah semua pun ada, matahari tak ada ke yang buatnya? Ada ke tak ada? Siapa yang buatnya? Matahari tu ada tak? Nampak tak matahari? Tak nampak matahari? Jadi siapa yang mencipta matahari? Allah. Itu tanda Allah tu ada. Walaupun tak nampak. Ya. Allah memang kita tak nampak, tapi tapi apa? Tapi ada. Apa tandanya? Ciptaan-ciptaan Allah telah menjadi bukti. Matahari tu, bulan tu, bintang tu, gunung, lagi apa? Sungai, laut, lautan. Itu semua ciptaan Allah Ta'ala. Hujan, siapa menentukannya? Allah Ta'ala. Kadang-kadang hujan, kadang-kadang tanda hujan, kadang-kadang panas, kenang penuh, ya. Itu semua ketentuan Allah Ta'ala. Itu bukti Allah itu ada. Faham kita main cakap saya ni? Itulah bukti bahawa Allah tu ada. Kerana benda itu kita nampak. Suara saya ni dengar ke tak? Siapa bagi dengar? Allah. Itu bukti Allah tu ada walaupun tak nampak. Kita nampak ke Allah? Tak nampak, tapi ada tak? Ada. Itu buktinya. Macamlah Ustaz Kamil masuk ke dalam surau. Dia masuk dalam surau ni, tengok-tengok dah selombok aja ada tai ayam di atas benda surau tu. Dia pun rungut lah. Ayam ni berak tahun sini, katanya. Ayam tu dah tak ada. Ya? Jawab dia Ustaz Tun Haji Bakir tadi. Ya, apa Bakir ya? Tun Haji Bakir apa kata dia? Mana ada ayam? Tak ada pun, katanya. Tak ada bukti ayam tu ada. Ayam tu dah lari. Ya? Apa jawab Ustaz Kamil? Apa bukti? Tai tu nampak. Ini kan ada tai ayam ni. Tai ayam tu ada ke tak? Ada. Nampak ke tak? Itu bukti bahawa ayam tu ada. Ya. Dari situlah kita faham Allah tu ada, bukan kita nampak Allah tu. Kita nampak ciptaan Allah. Faham ke ni? Dalil ni. Itu menunjukkan Allah tu ada. Ya. Jadi walaupun Allah tu tak nampak macam ayam tadilah, itu tanda bukti ayam itu ada. Apa buktinya? Taiknya nampak. Ini taik ayam. Mana datang ni tentulah ayam tu berak, ya. Kalau tak ada taik macam? Kalau tak ada taiknya macam? Allah ada ke tak? Ayam ada tak? Kalau taiknya tak ada, ayam ada ke tak? Siapa kata tak ada? Ada, dia tak berak ajalah. Ya? Begitulah kalau Allah tu ada, alam ni ada. Kalau alam ni tak ada, Allah tak ada. Ada juga, ya Allah. Dia pun tak faham ni. Bukti Allah tu ada ialah alam ni. Nampak kita matahari, bulan, gunung sebagainya. Nampak tak? Bintang sebagainya. Nampak kan? Itu bukti Allah tu ada. Kalau alam ni tak ada macam? Allah tetap ada, tetapi tidak dapat dibuktikan adanya. Itu aja ya. Allah tetap ada, tetapi tidak dapat nak kita buktikan bahawa Allah itu ada. Itu ilmu itu dah ada. Orang yang boleh berbicara macam ini, artinya iman dia tu sudah taraf iman ilmu. Cuma ilmu kita ni berbeza-beza antara seorang dengan seorang. Ilmu saya ni setakat lepas fardu ain aja. Ada ustaz-ustaz yang lebih tinggi lagi ilmunya, ya. Ada lagi ulama-ulama yang lebih hebat ilmunya, yang lulus di universiti yang tinggi-tinggi dan sebagainya, ya. Itu banyak. Ya, ilmu kita ni berbeza-beza antara satu sama lain. Tapi walau bagaimana tinggi pun ilmunya, orang yang iman ilmu itu hanya imannya di otak, tapi tak terasa di hati. Ada beza tak iman di otak dengan iman di hati? Ada rasa tak? Ada beza ke tak? Dia tahu tapi tak terasa. Ya, dia di otak sahaja. Kadang-kadang dia lulus universiti tinggi-tinggi, tapi setakat otak aja. Dia tahu benda tu berdosa, tapi dia buat juga.
Pasal tak terasa takut kan neraka. Ya. Dia tak rasa takut. Dia kalau ada rasa ni lain dengan dia tahu, ya. Betul ke tak cakap saya ni? Kalau dia ada rasa, dia sudah merasalah sakitnya, takut tak dia dengan satu benda tu? Kau dah merasa sakitnya. Tapi kalau sakit tahu aja, tak berapa takut. Kenapa? Dia hanya tahu tapi tak terasa. Saya buktikan. Ya. Kita tahu orang Cina tu kalau dia masak, kalau dia ada dinner, ada satu jenis makanan yang dia memang suka. Tak lepas tu, iaitu sup sirip ikan hiu. Sup sirip ikan hiu, bahasa Inggerisnya shark's fin. Sup shark's fin. Tiap jam masak mesti ada menu itu. Puan-puan tahu tak sedap ni? Saya dah khabar sedap ni, tahu ke tak? Tak tahu lagi, dah khabar dah, ini sedap. Kerana dia suka. Takkan tak tahu lagi. Tahu tak benda tu sedap, tapi terasa ke sedapnya? Ini nak tanya ni. Tahu tak benda tu sedap? Mana tahu? Saya dah khabar. Sedap lah tu. Tapi terasa ke sedapnya? Meleleh Ayulio ke dengarnya? Kalau pasal apa? Pasal tak terasa lagi. Tapi kalau saya katakan ikan keli, gulai, tempoyak, bubur, pucuk, paku, apa macam? Apa macam? Udah lecur Ayulio, nampak? Pasal apa? Pasal sudah terasa sedapnya. Begitu dah tentang syurga dan neraka. Tahu tak syurga tu hebat? Tahu ke tak tahu? Tahu tak syurga tu indah? Tahu tak syurga tu lazat? Terasa ke tak? Iman ilmu macam itulah, dia tahu tapi tak terasa. Kali lagi, tahu tak neraka tu dahsyat? Tahu tak api neraka tu teruk? Tahu tak sangsara di neraka tu punya dahsyatnya? Tapi ada rasa takut tak? Takut. Kalau ada rasa, maknanya dia bukan ilmu lagi. Dia dah naik tekad kepada iman yang ayat, iman yang akan datang kita bicara. Ya? Kalau ada rasa betul-betul takutkan neraka, dia tak berani buat dosa. Kerana apa? Kerana dia dah terasa kehebatan neraka. Dia dah takut, terasa benar neraka tu dahsyat, apinya serengan-rengan. Seksa di neraka ialah seorang perempuan yang digantung rambutnya dan dipakaikan dengan kasut neraka sehingga mendidih otaknya. Itu dia apa? Siksa yang paling ringan. Seorang perempuan yang paling ringan, orang lelaki lagi berat dia. Seorang perempuan digantung rambutnya, dipakaikan kasut neraka, otaknya mendidih. Kasut pakai di mana? Kaki. Otak di mana? Di kepala. Otak yang mendidih. Pasal apa? Dia mengeluarkan sehelai rambut sahaja untuk ditonton oleh lelaki ajnabi. Lelaki yang boleh kahwin dengan dia, dia keluarkannya rambut tu. Itu baru selai tu. Kalau sejemput, kalau setonsik, ya, kalau sedandan, kalau naik motor merombak rambutnya macam mana? Macam lang suyur je, macam mana kan? Selai pun macam itu seksanya dia di neraka di akhirat besok. Kalau dia terasa berani ke tak dia tak tudung keluar? Berani ke tak berani? Berani ke tak dia nyemur kain ketang dadik aja? Kenapa? Kerana dia takutkan neraka. Tapi ramai ada orang buat. Mengapa? Kerana dia tak terasa, hanya tahu tapi tak terasa. Faham cakap saya ni? Ya. Ada tak orang tak semayang? Ada ke tak ada? Ada tak orang tak ada semayang? Ada. Dia tahu tak semayang tu wajib? Ada ngapa tak semayang juga? Kerana tak terasa. Tak terasa. Itu yang berani lagi tu. Tahu ke tak tahu ngumpat tu berdosa? Tahu ke tak tahu ngumpat tu berdosa? Tahu. Siapa tak tahu angkat tangan? Saya nak tengok benar mana dia. Tapi ada tak orang ngumpat lagi? Ngapa?
tak terasa. Tengah berkumpul 3-4 orang tu anu. Sedangkan kata Imam Ghazali, sekali mengumpat dosanya lebih daripada 30 kali zina. Sekali lagi, kau tak dengar yang tadi. Sekali mengumpat dosanya lebih daripada 30 kali zina. Ya. Sekali aja ngumpat berapa kali zina? Oh ya Allah. Sekali lagi. Berapa kali zina? 30. Berapa kali zina? 60. Berapa puluh? 90. Berapa kali? 120. Kalau mentara nunggu saya datang tadi berapa? Udah tak kira berapa banyak zinanya. Tapi ada tak orang buat juga? Pasal apa? Tak terasa. Dia hanya tahu tapi tak terasa. Begitulah syurga. Dia tahu siapa bangun tahajud malam nanti dia balas dengan syurga. Tapi ramai ada orang meroloh tak bangkit-bangkit. Pasal apa? Tak terasa hebatnya syurga tu, ya. Sebab itu kalau kita hanya iman ilmu, walau setinggi mana pun kelulusan kita, walau setinggi mana pun ilmu kita, walaupun hafal Quran, walaupun hafal kata-kata hadis, dia tak lepas daripada dosa, tak lepas daripada tipu daya syaitan dan hawa nafsu, ya. Terikut juga kata-kata syaitan dan hawa nafsu, walaupun dia tahu benda itu berdosa. Pasal apa? Pasal dia tak terasa. Jadi kita ni, you and I, kita cek diri kita, ada tak masuk dalam golongan ini? Buat juga tak dosa, walaupun kita tahu benda itu berdosa. Kalau buat juga, maknanya iman kita masih iman ilmu, ya. Orang iman ilmu, puan-puan, imannya sah, diterima Tuhan, tetapi dia tak lepas daripada melakukan dosa. Lalu dia masuk neraka dulu. Udah habis dosanya, baru dia keluar dari neraka. Dan dapatlah dia masuk ke dalam syurga, ya. Dia keluar dari neraka dan dapat masuk ke dalam syurga, ya. Tak ngapel lah ustaz, ya. Ya ke ni? Tak ngapel lah ustaz, masuk neraka dulu, lah-lahnya syurga juga. Ya ke ni? Siapa nak angkat tangan? Siapa nak? Tak ngapel lah syurga juga, ya. Ingat dalam neraka tu apa surau ni kot, ya. Agak-agaknya dalam neraka boleh duduk tetap macam perempuan duduk dekat. Boleh duduk lah kopi ni diam. Sedapnya duduk. Macam saya duduk atas tilam ni, sedapnya. Apa betul kan? Neraka tu macam mana lantainya? Macam mana lantainya? Neraka tu dalam perkataan nar. Nar tu apa artinya? Api. Api tu apa rasanya? Panas. Kacak lantai, lantainya panas. Bila dikacak lantai tu macam? Ya Allah, bila kacak panas, apa buat? Terlompat dekat atas. Kacak sebelah lagi kaki, apa buat? Terlompat lagi, balik ke kanan, terlompat lagi, balik ke kiri, terlompat lagi. Terlompat. Itu orang dalam neraka. Mana boleh duduk diam? Punggung kena lantai macam? Panas di punggung, apa buat? Ngelejat lagi. Begitulah dalam neraka. Ya. Itu yang kita tengok dalam TV tu, terlompat. Itu apa tu? Berlatih masuk neraka lah tu, jangan tak sedar. Dalam dunia ni dia seronok, ya. Dari Melaka ke negeri Pahang, kata dia. Dia nyanyi berjoget. Ya. Padahal neraka tu bukan tempat untuk berseronok-seronok, tempat penderitaan. Tapi orang iman ilmu, dia masuk neraka dulu. Sudah habis dosa-dosanya dibakar di api neraka, baru dia keluar dari neraka dan dapat masuk ke dalam syurga. Baik, itu iman yang kedua. Siapa nak iman ini angkat tangan? Tak nak dah? Ya. Yang ketiga iman apa? Iman ayan. Ini sudah terasa di hati. Dah terasa dosa tu boleh membawa kepada neraka. Sudah terasa dalam hati kedahsyatan api neraka.
Sudah terasa dalam hati kehebatan malaikat-malaikat yang memukul orang di dalam neraka tu. Sudah terasa dalam hati tu anjing-anjing yang menunggu di neraka. Sudah terasa dalam hati ular-ular yang mematuk-matuk tu. Terasa dalam hati tu. Takut bukan main ke neraka. Gairah terasa di syurga tu hebat-hebat, indah-indah, makanannya indah, pakaiannya indah, mahliganya indah, apa lagi? Kenderaannya indah. Teringin benar nak masuk syurga. Ya, takut dengan api neraka. Itu orang yang iman ayan, iman yang terasa kehebatan syurga dan kedahsyatan neraka. Itu nama imannya iman ayan. Lalu dia tak berani melakukan maksiat, tak berani meninggalkan yang wajib, tak berani mengerjakan yang haram, ya. Itu dia tak berani. Pasal apa? Dia takutkan neraka. Tandanya Allah sebut dalam Quran, allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Iaitu mereka-mereka yang apabila disebut nama Allah bergementar jiwa mereka. Sebut nama Allah bergementar jiwa mereka. Perempuan ada kopi tidak? Sebut nama Allah ada tak ngetok? Allah ada ngetok tok ada tak? Kalau ada lah, tak ada lah. Ya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, iaitu ayat Quran, bertambah lagi iman mereka. Ya, puan-puan paling komannya bila diseru dari surau atau dari masjid. Masjid di mana? Mana masjid? Sana. Di masjid sana diseru dari sana, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada tak rasa dalam hati nak berhentikan segala perbuatan lalu nak menyahut seruan itu? Ada ke tak? Kalau ada, adalah sikit-sikit tempiah-tempiah iman ayat ni. Kalau nahin aja, tahu apa nahin? Apa nahin? Buat tak tahu je, McDonald je. Kalau tengah cuci tokar. Ya? Kalau tengah nyucur bunga aja. Langsung jawab bang pun tak. Itu tak ada langsung lah. Tak ada iman ayatnya. Ya? Orang iman ayat ni, puan-puan, dia dapat masuk syurga. Dijamin mereka masuk syurga. Begitu juga ilmu tadi, masuk neraka dulu. Tapi orang iman ayat ni masuk syurga, tak masuk neraka. Dia tak masuk neraka kerana yang wajib semua dia buat, yang haram semua dia tinggalkan. Dia tak masuk neraka. Bila ditimbang, berat pahala daripada dosa. Tetapi lambat sikit masuk syurganya. Dia masuk syurga, tak masuk neraka, tapi lambat sikit. Kenapa? Pasal apa? Pasal apa lambat? Allah tak tahu dah mengapa lambat, ya? Pasal dia mati meninggalkan harta. Harta tu kena hisap, kena cek. Ya? Dihisap di malaikat esok. Baju kamu ada berapa lah? Kain batik ada berapa lah? Tudung ada berapa lah? Kasut ada berapa pasang, emas ada berapa gelang, ada berapa biji, cincin ada berapa biji, semua dicek satu persatu. Jadi cek itulah lama masanya. Orang lain dah lepas, dia masih dicek di custom di akhirat. Tahu custom akhirat? Ya, iaitu malaikat-malaikat cek. Ya, baju dia berapa lah, baju kurung berapa lah. Itu yang baik-baik belakang tu, yang menutup aurat belakang tu. Tapi kalau ada nyimpan mini skirt, siap. Itu bukan apa. Yang haram akan diazab, yang halal akan dihisab. Ya, halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Ya, yang halal akan dihisab, akan dicek. Cek itulah lama masanya. Tokar dia berapa? Apa gunakan tokar tu? Ya, pergi ke masjid, pergi ke surau, baguslah tu. Tak, bagus. Tapi nak cek itulah lama masanya. Orang lain dah lepas dah. Itu sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia apa yang ditinggalkannya dalam hayat dia? Ada meninggalkan kondominium? Ada ke? Ada meninggalkan emas? Ada meninggalkan perak? Ada meninggalkan apa lagi?
kenderaan. Ada meninggalkan BMW. Apa tinggalnya? Dua perkara aja. Al-Quran dan sunnah Nabi. Al-Quran dan hadis. Itu aja dua. Lain tak ada. Sebab itu kata Nabi, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan untuk kamu dua perkara yang kalau kamu pegang betul-betul kepada dua perkara ini, nescaya kamu akan tidak akan sesat selama-lamanya, iaitu Al-Quran dan juga sunnahku. Itu aja yang tinggal. Lain apa pun tak ada. Kalau nak kaya, Nabi Muhammad tu boleh kaya, tapi dia memang sengaja tak nak kaya. Dia memilih untuk apa? Untuk miskin. Sebab itu dia masih dia dalam hidupnya sayang penuh dengan orang miskin. Wa yuhibbul fuqara wal masakin. Dia sangat kasih kepada orang-orang fakir dan juga orang-orang miskin.